Ya, sudah kembali menerusi Rampai Pagi edisi hari ini telah memasuki hari ini 22 Syakban 1442 Hijrah bersamaan dengan 5 April 2021 Masihi, dan seperti telah pun kita memberitakan di mana pada pagi ini kita akan membawakan satu wawancara iaitu untuk kita meningkatkan lagi mengenai dengan segmen bahasa iaitu dalam segmen bahasa dan kesusastraan Melayu, di mana pada pagi ini kita akan menyentuh mengenai dengan ketidaksantunan dalam generasi masa kini ya. Dan alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput sebetulnya seorang tetamunan kita yang merupakan salah seorang mahasiswi sarjana Universiti Brunei Darussalam, dan kita perkenalkan di sebelah sisi kiri saya iaitu Yang Mulia Cik Nur Najahah Ishak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni Puan? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berbesar hati ya menerima kedatangan Cik Nur Najahah Ishak, mahasiswi sarjana Universiti Brunei Darussalam ya. Bersama kita pada pagi ini di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, memperkatakan satu tajuk yang menarik juga untuk kita bincangkan bersama ya. Ketidaksantunan dalam generasi masa kini. Jadi sedikit berat ya topik yang dibawakan ini. Jadi apa yang dia maksudkan ini? Jadi kita ini ingin mengetahui ini. Mungkin Puan boleh menerangkan sedikitlah ya tajuk hari ini berkenaan dengan ketidaksantunan dalam generasi masa kini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya teruskan dengan perbincangan pada pagi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Okey, jadi saya teruskan dengan segmen bahasa ketidaksantunan. Jadi tajuk saya pada pagi ini ialah berkisarkan ketidaksantunan dalam generasi masa kini. Okey, tajuk ini berkisarkan penggunaan bahasa atau perilaku yang tidak santun dalam generasi pada masa kini, iaitu golongan muda ataupun dari segi verbalnya, percakapan ataupun non-verbal, bentuk bahasa badan. Okey, seterusnya kenapa saya memilih tajuk ini? Kerana mengikut seorang sarjana Fornas berpendapat bahawa generasi muda adalah golongan yang di mana mengalami satu fasa perkembangan fizikal dan psikologi yang berlaku kepada semua manusia dalam kehidupan. Jadi ingin saya berikan contoh, sebagai contohnya generasi pada masa kini mempunyai perasaan ingin mencuba sesuatu ataupun mempunyai sifat ingin tahu yang membuat-buat dalam diri mereka. Sebagai contohnya, mereka cenderung untuk meniru aksi ataupun melakukan sesuatu berdasarkan dalam media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Kadang-kadang tontonan wayang filem dan juga sebagainya. Ada adegan-adegan yang kadang-kadang kurang sopan ya. Dan ini seringkali mudah dicontohilah oleh para golongan media kita ni ya. Tambahan lagi apabila karakter tersebut dimainkan oleh pelakon yang mereka minati. Jadi untuk berikutnya ni. Ya, berikutnya, dan Cik Puan Cik Nur pun juga telah pun menjelaskan sedikit ya mengenai dengan kesantunan dalam generasi masa kini. Jadi apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan definisi ketidaksantunan ini? Okey, sebelum saya pergi lebih mendalam untuk definisi ketidaksantunan, saya akan terlebih dahulu menerangkan konsep kesantunan. Okey, konsep kesantunan ini merupakan penggunaan bahasa yang halus, sopan dan beradab. Jadi saya ingin petik definisi daripada seorang sarjana Melayu iaitu Awang Sarian. Beliau menyatakan bahawa kesantunan ini ialah satu
penggunaan satu bentuk komunikasi yang baik, iaitu dari segi penggunaan bahasa yang sopan, halus tutur kata, manakala perilaku bahasa yang santun pula merujuk kepada penggunaan bahasa seorang yang tertib dan halus serta mempunyai rasa hormat kepada orang yang dilawan bercakap. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada definisi konsep ketidaksantunan. Okey. Konsep ketidaksantunan pula ialah penggunaan bahasa ataupun perilaku yang tidak sopan yang merujuk kepada perlakuan ataupun yang menggunakan bahasa yang tidak santun, kasar dan kesat dalam percakapan individu. Dan perilaku tidak santun ini boleh mengancam air muka, iaitu boleh menjatuhkan air muka orang yang dilawan bercakap sekiranya bahasa yang dituturkan itu tidak santun dan boleh membuatkan pendengar berasa marah, tidak berpuas hati dan sebagainya. Jadi hal ini boleh menyebabkan timbulnya ketidakharmonian dalam satu situasi tersebut. Iya, jadi itu adalah sedikit mengenai dengan definisi ketidaksantunan yang mana ia boleh menimbulkannya suasana kurang harmoni ataupun tidak harmoni. Dan Cik Nur, bolehkah Cik Nur terangkan yang pastinya ada beberapa jenis ketidaksantunan. Jadi mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apakah jenis ketidaksantunan yang boleh berlaku dalam permasalahan ketidaksantunan dalam generasi masa kini. Okey, berkaitan dengan konsep ketidaksantunan ini, saya akan kupaskan menurut pandangan seorang sarjana barat, Jonathan Culpeper. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik, jenis ketidaksantunan yang selalu berlaku dalam generasi masa kini ialah boleh dibahagikan kepada 5 kategori, iaitu yang pertama, ketidaksantunan secara langsung, di mana ia melibatkan tindakan mengancam muka secara langsung, secara jelas. Dan yang beralih pula kepada ketidaksantunan yang kedua, iaitu ketidaksantunan positif. Ketidaksantunan positif ini lebih kepada apabila individu itu tidak bersetuju ataupun menggunakan bahasa tabu ataupun menyapa seseorang dengan nama julukan yang tidak baik. Dan untuk yang ketidaksantunan yang ketiga, ketidaksantunan negatif ini kalau boleh dilihat, sebenarnya individu, perilaku seseorang individu itu memandang rendah dan atau memperlekehkan atau memperkecilkan perasaan pendengar. Dan untuk yang keempat, ketidaksantunan sarkasma. Sarkasma ini saya rasa semua orang mungkin boleh agaklah. Sarkasm sarkasm. Jadi sarkasm ni lebih kepada berpura ataupun mempersendakan ataupun mengejek individu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menahan kesantunan. Menahan kesantunan ini adalah satu bentuk strategi yang tidak santun, di mana tidak melakukan strategi kesantunan yang diharapkan, seperti sebagai contohnya tidak mengucapkan terima kasih kepada individu. Jadi apa telah pun dijelaskan oleh Cik Nur, ada 5 yang telah pun dikongsikan, iaitu terbagi pada 5 dan seterusnya. Kita ingin mengetahui pula ni. Jadi apakah sebenarnya permasalahan yang boleh dijelaskanlah mengenai ketidaksantunan yang berlaku pada generasi pada masa kini? Permasalahan yang boleh saya jelaskan di sini adalah ketidaksantunan ini adalah bersifat berlawanan ataupun bipolar. Dalam erti kata lain, berlawanan ini adalah ketidaksantunan ini boleh berlaku dalam situasi di mana melibatkan ibu bapa atau antara ibu bapa dan anak, antara guru dan anak murid, antara lawan jantina perempuan dan lelaki, dan seterusnya ketidaksantunan ini juga didorong oleh niat seseorang
Okey, jadi seseorang yang melakukan ketidaksantunan itu sebenarnya mempunyai niat. Mempunyai niat, dan mereka yang melakukan ketidaksantunan itu yang terhadap orang yang dilawan bercakap, selalunya beranggapan mereka mempunyai kuasa ataupun bersifat dominan. Okey. Dan okey, selain itu ketidaksantunan ini juga bergantung kepada situasi. Sesuatu situasi tersebut boleh saya katakan ketidaksantunan ini bersifat dinamik ataupun berubah. Ya, berubah dari satu masa ke semasa. Sebagai contohnya, mungkin Auda boleh berfikir sama ada golongan muda pada zaman dahulu lebih sopan tutur kata, lebih sopan daripada perilaku individu tersebut, di mana kita boleh melihat kalau orang pada zaman dahulu kalau ingin lalu di hadapan orang tua, mereka akan tunduk hormat. Betul. Kemungkinan lain pula pada zaman sekarang, generasi muda zaman sekarang, mungkin kalau terserempak dengan golongan tu ataupun waimah sekalipun terserempak dengan guru, mereka akan mungkin cuba tidak mengendahkan ataupun tidak hormatkan. So itulah sedikit. Jadi seterusnya, okey, generasi ini, generasi masa kini juga terlihat untuk senang menuturkan perkataan kesat. Kalau kita lihatlah permasalahannya dalam zaman sekarang, teknologi canggih di hujung jari kan. Betul. Jadi kita ada Facebook, Instagram, Twitter. Jadi kita boleh lihatlah bentuk ketidaksantunan tu dari segi komunikasi, cara mereka tinggalkan komen ataupun tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak sopan atau santun yang boleh mengguruskan perasaan orang lain. Betul. Okay. Itu dari segi perkataan ya. Saya tertarik dari segi perbuatan pula. Ya. Macam mana kita ni melihat seseorang itu melakukan ketidaksantunan dalam bermasyarakat ataupun berkeluarga, macam mana? Mungkin kalau dalam keluarga lah kan, mungkin dari segi perbuatan mungkin macam saya beritahu tadi, mungkin kalau melibatkan antara ibu bapa dan anak lah, mungkin kalau ibu bapa itu sendiri memanggil anak tu di rumah, dan anak itu macam indah tak indah, indah tak indah, itu sudah dikira sebagai tidak santun. Sebab kita macam tidak memperlakukan orang tu dengan santun, sebab kita dah tahu kan mereka panggil, tapi kita tidak melayan seruan orang tersebut ya. Tambahan lagi ibu bapa kita ni ya. Bagaimana pula dengan ada yang memberikan isyarat menggunakan tangan, mengejek menggunakan muka dan juga sebagainya. Itu salah satu bentuk juga. Tapi itu secara non-verbal lah. Secara satu bahasa dalam bentuk badan lah, ataupun kalau sebagai contoh lah kan, kalau saya lah kan, kalau berjumpa dengan orang yang tidak saya suka ataupun saya macam tak suka kan, ataupun saya menjeling ke, itu pun dah dikira sebagai hanya dengan menjeling sahaja. Ya, menjeling. Tapi kan benar seperti yang dikata. Dulu kan orang tua-tua kita ni singankan belunjur, menghunjurkan batis, itu sudah dikira sebagai tidak sopan. Tambahan lagi apabila ada orang di hadapan kita ni. Jadi kadang-kadang itulah timbulnya daripada kita ni sendiri. Kalau seseorang itu tahu perkara itu macam tidak boleh dilakukan, pasti mereka tidak akan melakukannya. Tetapi generasi baru mungkin kurang mengetahui ketika sebegini. Bukan masalahnya mereka tidak tahu ataupun sebenarnya mereka sudah mengetahui, tapi mereka cenderung untuk melakukan ketidaksantunan itu mungkin mereka rasa selesa, ataupun mereka beranggapan bahawa ketidaksantunan itu sebagai contoh lah kan, kalau kita lihat dari segi budaya orang Inggeris, dia menuturkan perkataan yang tidak santun, yang seperti anda tahulah kan,
mungkin bagi mereka biasa. Ya, generasi muda pada zaman kini bagi mereka rasa itu adalah perkara biasa. Perkara biasa ya. Ya, tapi itu adalah satu bentuk tidak yang santun lah. Ya. Jadi Cik Nur, apa pendapat Cik Nur mengenai dengan mungkin ada mengenai dengan faktor. Ya, faktor-faktor yang mendorong generasi masa kini untuk melakukan ketidaksantunan dan kesan ketidaksantunan ini. Ya. Secara ringkasnya. Ya, okey. Faktor-faktor ini sebenarnya banyak. Faktor-faktor ini sebenarnya banyak, cuma saya akan ringkaskanlah. Okey. Selalunya kalau kita berhadapan dengan ketidaksantunan, biasanya pada pandangan masyarakat, ketidaksantunan ini selalunya dikaitkan dengan kurang didikan agama, kurang perhatian daripada keluarga. Ya. Dan saya berpendapat mengikut sarjana lah kan, mengikut kajian, bahawa faktor-faktor seperti ini sedikit sebanyak menyumbang kepada ketidaksantunan itu sendiri. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa faktor yang menyebabkan ketidaksantunan ini ialah pengaruh daripada media massa. Jadi ini pernah diutarakan oleh seorang sarjana daripada Jepun, namanya Kazuto Kajima. Beliau beranggapan bahawa sebenarnya ketidaksantunan ini memberi impak yang besar kepada generasi muda masa kini kerana mereka lebih cenderung untuk melakukan ketidaksantunan berdasarkan apa yang mereka lihat dalam media massa. Okey. Dan seterusnya, faktor yang seterusnya seperti yang kita boleh fikirkan adalah faktor pengaruh daripada rakan sebaya. Rakan sebaya. Jadi generasi muda zaman sekarang mungkin dia mudah terpengaruh dengan rakan sebaya, dan kalau mereka sering berkawan dengan yang sering menuturkan percakapan yang tidak santun, mereka boleh terikut-ikut. Ya, mereka akan terikut-ikut. Dan akan beranggapan itu adalah perkara biasa. Ya, dan kita dapat melihat kesannya adalah dari segi emosi, dari segi percakapan, perbuatan dan sebagainya ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, bagaimana kalau kita beri ruang kepada Cik Puan mengenai dengan untuk menyimpulkan apa yang telah pun dibicarakan secara ringkasnya. Okey, apa yang boleh saya simpulkan mengenai dengan ketidaksantunan dalam generasi masa kini ialah sebetulnya mungkin sudah menjadi satu kebiasaan lah, walaupun mungkin sesetengah masih lagi mengamalkan kesantunan. Tapi pada pandangan saya lah, zaman berubah, zaman berubah, jadi peserti pun akan berubah juga kan. Jadi yang saya boleh sarankan adalah mungkin individu itu sendiri perlu berhati-hati dalam menyuarakan, dalam bergaul, dalam menyuarakan pendapat, ataupun kalau mereka tidak bersetuju dengan sesuatu pendapat, mereka perlu melakukan dengan cara yang santun dan tidak perlu mengguruskan hati orang lain. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Cik Nur Najah Ishak ya, mahasiswi sarjana Universiti Brunei Darussalam, bersedia bersama kita pada pagi ini dalam segmen bahasa dan kesesteraan ketidaksantunan dalam generasi masa ini. InsyaAllah bersama lagi di lain kesempatan, mungkin dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ya, satu tajuk yang menarik ya untuk kita bincangkan di sebelah pagi ini. Saya ingin memetik satu ayat inilah. Katanya jadilah seperti ikan di lautannya. Jadi saya terfikir-fikirlah kenapa jadi seperti ikan di lautan. Katanya ya, walaupun lautan atau masin, tetapi apabila kita ni makan ikan ini, ya indah terasa masinnya, masih dengan tawar dan juga rasanya yang tersendiri. Jadi bayangkan ya, walaupun macam mana keadaan sekeliling, masyarakat, pergaulan, dunia luar, media massa dan juga sebagainya, yang penting adalah diri kita ini sendiri ya, untuk sentiasa berpegang teguh dengan adab dan juga nilai-nilai agama kita ini ya. Dan kita ini memanglah masyarakat Melayu itu terkenal dengan sopan santunnya. Jadi kita kekalkan
sampai bila-bila ya. Iya, dan insyaAllah selepas kita mengikuti berita jam 9 pagi, kita akan bawakan satu lagi ruangan wawancara di mana kita akan menyentuh mengenai dengan Jelajah Ramadan under Youth Organisation, projek Bina Ukhuwah. Itu nanti di jam 20 dan nanti di jam 9.40 kita akan berbincang sedikit mengenai dengan bincang-bincang sejarah di mana kita akan menyentuh mengenai dengan sejarah istana di Brunei. Pasti anda ingin mengetahui? Kita akan kembali selepas mengikuti berita pukul 9 pagi ini nanti.